Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Ghazali, 24920 UUM PIS, kampus Johor Bahru dalam grup G. Okey, hari ini saya akan membentangkan ataupun menerangkan ataupun berkongsi ilmu tentang satu webinar yang bertajuk uniknya dialek Terengganu. Okey, saya memilih di antara keunikan yang ada di Malaysia, tentang uniknya dialek yang ada di Malaysia, iaitu dialek Terengganu, kerana dialek Terengganu ni banyak keunikan yang terdapat di dalam setiap perkataan-perkataan yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, jadi pada hari ini saya akan meneruskan dengan pengenalan bagi dialek uniknya dialek Terengganu. Okey, dari segi pengenalan, apa yang kita tahu, di Malaysia terdapat 14 negeri dan dia mempunyai 5 rumpun, iaitu terdiri daripada rumpun Barat Daya, iaitu negeri Kedah, Perak, Pulau Pinang, dari rumpun Timur Laut, Kelantan, dari timur iaitu Terengganu, dan dari rumpun selatan, Perak Selatan, Johor, Melaka, Pahang, Selangor, dan dari rumpun barat iaitu negeri Sembilan. Jadi keseluruhannya dia mempunyai 5 rumpun ataupun 5 kumpulan. Okey, seterusnya, rakyat Malaysia boleh dikenali dengan dialek mereka yang menjadi lambang nadi sesuatu bangsa itu sendiri. Setiap orang, kita akan mengenali mereka daripada dialek yang dituturkan dalam kehidupan seharian. Jadi dari segi dialek tu kita dah boleh tahu mereka berasal daripada negeri yang mana satu di Malaysia. Okey, seterusnya, maksud dialek ni dalam bahasa yang digunakan penduduk serantau dalam bahasa pertuturan seharian. Jadi pertuturan seharian kita ni disebut dengan perkataan yang saintifik, iaitu dialek. Dialek bererti bahasa yang digunakan pada daerah atau mungkin sesuatu kumpulan yang berlainan daripada bahasa standard atau sebutan yang berbeza, bunyi pelat ataupun bunyi sebutan yang agak berlainan setiap mukim dan lain-lain. Jadi dari dialek ni berasal daripada perkataan bahasa Yunani, iaitu yang membawa maksud dari ayat yang digunakan dalam pada waktu itu, iaitu dialektos. Setiap negeri mempunyai pelbagai dialek yang berbeza-beza. Okey, jadi asal usul dialek Terengganu ni, setiap negeri mempunyai asal usul datang daripada mana dialek tu terwujud. Okey, negeri Terengganu mempunyai pelbagai budaya, bangsa. Jadi Kuala Terengganu ni termasuk di dalam sebahagian negeri Terengganu. Jadi negeri Terengganu ni dia punya kawasan adalah Kuala Terengganu. Dialek digunakan sebagai cara mereka berkomunikasi dalam kehidupan seharian bagi memupuk semangat perpaduan. Jadi setiap penggunaan bahasa ataupun dialek digunakan dalam kehidupan seharian sebagai semangat perpaduan bangsa mereka sendiri. Okey, jadi bukan sahaja masyarakat Melayu yang menggunakan dialek Terengganu, tetapi bangsa Cina ataupun bangsa lain, contohnya Cina, India juga turut menggunakan tanpa berubah bunyi sebutan menjadi lain. Okey, seterusnya, keunikan dialek Terengganu ni, kenapa dia menjadi unik? Sebab dia mempunyai penegasan kepada perkataan. Okey, yang pertama, pengguguran vokal depan dia, huruf A dia akan digantikan dengan huruf E di tengah-tengahnya. Nanti selanjutnya saya akan berkongsi perkataan-perkataan daripada penerangan yang saya berikan. Okey, jadi pengguguran vokal belakang dia huruf O dan suku kata pertama dan diganti dengan vokal belakang dia menjadi huruf U. Jadi keunikan seterusnya, pengguguran konsonan ataupun huruf N dalam bahasa Melayu dan diganti dengan konsonan sengau lembut bersuara N dalam dialek Terengganu. Dan seterusnya, pengguguran konsonan ataupun huruf gisaran gusi tak bersuara huruf S
dalam bahasa Melayu, tetapi dia ganti dengan huruf glotis berhuruf H dalam dialek Terengganu. Seterusnya, pengguguran konsonan letupan dua bibir bersuara huruf P dalam bahasa Melayu dan diganti dengan glotis bertanda seru ataupun bertanda tanda tanya dalam dialek Kuala Terengganu. Dan seterusnya, pengguguran diftong huruf AI, AU dan OI pada akhir suku kata dalam bahasa Melayu baku tu dibuang ataupun digugurkan. Okey, yang keunikan yang kedua tadi dari segi aspek yang kedua aspek penegasan. Okey, aspek penegasan ni dia menekankan kepada sebutan tauhid ataupun sabdu. Nanti saya akan berikan contoh. Yang kedua, penegasan kepada perkataan itu sendiri. Dan keunikan yang ketiga, aspek kata ganti diri. Aspek kata ganti diri terbahagi kepada 3 kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga. Dan yang terakhir, keunikan yang paling saya kagum iaitu aspek penggayaan kosakata. Okey, seterusnya, yang keunikan yang pertama, pengguguran vokal depan luas A dalam bahasa Melayu standard dan diganti dengan vokal tengah huruf E dalam dialek Kuala Terengganu. Okey, contoh dia dalam bahasa Melayu seharian kita, kita akan sebut saya makan ikan, ataupun benda itu luas, ataupun pintu itu dibuka, ataupun ada 5 orang, ataupun 5 biji limau. Okey, itu adalah bahasa Melayu standard ataupun bahasa Melayu baku yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Tetapi keunikan bagi dialek Terengganu, dia akan menggunakan perkataan yang diganti huruf A itu dan diganti kepada huruf E, iaitu saya kepada saya. Benda dia akan bertukar pada dialek Terengganu, dia akan benda. Buka, ada, 5. Jadi huruf A tadi keunikannya diganti kepada huruf E. Jadi itu adalah sebahagian daripada keunikan dialek Terengganu. Okey, seterusnya, pengguguran vokal belakang sempit O. Maksudnya huruf O tu dia pada suku kata yang pertama, perkataan diganti ataupun digugurkan dengan vokal belakang sempit huruf U. Maksudnya huruf O tadi tu pada suku kata pertama, keunikannya dia ganti dengan huruf U. Okey, dalam bahasa Melayu, contohnya boleh, toleh, sotong. Di dalam bahasa Melayu tersebut ada huruf O pada suku kata yang pertama, botoso. Okey, tapi dalam dialek Terengganu, keunikannya dia ditukar ataupun digantikan dengan perkataan boleh akan berganti kepada buleh, toleh kepada tuleh, sotong kepada sutong. Itu adalah keunikan dialek Terengganu. Okey, seterusnya, digugurkan huruf ataupun konsonan N dalam bahasa Melayu standard dan diganti dengan konsonan sengau lelangit lembut bersuara N dalam dialek Terengganu. Okey, contohnya bahasa Melayu kita makan. Okey, belakang dia ada huruf N, pendidikan ataupun akuan. Okey, tetapi dalam dialek Terengganu dia akan menggantikan kepada huruf NG. Dialek Terengganu dia akan jadi makan, dia akan jadi makang. NG di belakangnya. Pendidikan dalam bahasa Melayu standard dia akan digantikan dengan dialek Terengganu pendidikang. Akuan dan dia jadi akuang. Okey, seterusnya, digugurkan konsonan geseran gusi tak bersuara huruf S dalam bahasa Melayu standard dan diganti dengan konsonan geseran glotis tak bersuara huruf H bagi dialek Terengganu. Contohnya bahasa Melayu lepas, dialek Terengganu lepah. S tadi di belakang dia akan gantikan dengan huruf H. Kebas akan jadi kebah.
terus akan jadi teruh. Ratus akan jadi ratuh. 11 akan jadi sebelah. Okey, itu keunikan dari segi huruf S diganti dengan huruf H di belakangnya. Okey, seterusnya digugurkan ataupun dibuang letupan dua bibir bersuara huruf P dalam bahasa Melayu standard dan diganti dengan glotis tanda tanya dalam dialek Kuala Terengganu. Bahasa Melayu dia panggil acap, tapi dalam dialek Kuala Terengganu dia acah, kedap, kedar, kejap, kejar. Okey, seterusnya dibuang diftong huruf AI, AU dan OI pada akhir suku kata yang ada tiga huruf diftong tersebut dalam bahasa Melayu standard dibuang atau digugurkan. Okey, contohnya diftong tu AI, AU dan OI. Dalam bahasa Melayu standard AU pulau, tapi dalam dialek Terengganu dia akan gunakan pula. Silau, sila. Di belakangnya tu dibuang. Petai, peta, dibuang. Maksudnya perkataan di belakang AI tu huruf di belakangnya konsonan di konsonan di belakangnya dibuang, digugurkan. Balai akan jadi bala, OI amboi dia akan jadi ambo. Okey, seterusnya keunikan yang seterusnya aspek penegasan, penekanan kepada sebutan tauhid atau sabdu. Dan yang kedua penegasan kepada perkataan. Okey, kita akan tengok contoh dia penekanan kepada sebutan tauhid atau sabdu. Okey, bahasa Melayu rumput dimakan oleh lembu. Dialek Terengganu dalam bahasa Terengganu ataupun dialek Terengganu rupuk makan lembu. Bermaksud contoh rumput dimakan oleh kambing. Rupuk makan kambing. Macam tu. Jadi itu adalah sebutan-sebutan yang diberi penekanan. Perkataan lembu. Jadi biasa standard kita akan sebut lembu. Okey. Seterusnya penegasan kepada perkataan itu sendiri. Okey, dari segi penegasan kepada perkataan dia terbahagi kepada banyak, tetapi saya ambil contoh ada 4 sahaja, iaitu kata adjektif warna, panca indera bau, panca indera rasa dan ukuran. Okey, contoh panca indera warna hitam beletung, hitang beletung. Maksud dalam bahasa Melayu terlalu hitam. Dia nak menggambarkan sesuatu benda itu terlalu hitam. Tetapi dalam dialek Terengganu hitang beletung. Kalau terlalu putih, putih sepuk. Jadi dari segi panca indera bau, terlalu busuk, busuk kohong, terlalu hancing, hancing pering. Dari segi rasa, sangat masin, tetapi dalam dialek Terengganu masin pekok. Sangat manis, manis leting. Jadi unik jika kita sering menggunakan ataupun duduk di dalam negeri Terengganu, dia akan begitu unik dengan sebutan-sebutan. Dari segi ukuran, sangat panjang, dalam dialek Terengganu dia akan sebut panjang depa. Kalau sangat besar, besar debok. Jadi bukan orang kata dari bila kita duduk dalam serumpun dialek Terengganu ni, laba kelemahan kita akan biasa dengan dialek yang disebut dan tiada pelat dan sebagainya. Seterusnya, aspek kata ganti diri yang pertama, dia ada 3. Yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, dalam aspek kata ganti diri yang pertama, contohnya amba, makan dah. Dia dalam bahasa Melayu saya sudah makan, tetapi dalam kata ganti diri digantikan dengan perkataan ataupun suku kata amba makan dah. Jadi kata ganti diri yang kedua, awak hendak ke mana? Jadi dialek Terengganu dia akan berbunyi mung nak gi mana. Dan kata ganti diri yang ketiga, contohnya mereka itu yang mandi di sungai dan bukannya saya.
Tetapi dalam dialek Terengganu, dema tu mandi sungai, bukan saya. Seterusnya, aspek penggayaan kosakata. Okey, dialek Kuala Terengganu ni dia pasti kaya dengan kosakata tempatan dan mempunyai maksud yang sama dengan kosakata bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku seperti yang termaktub dalam Kamus Dewan lah. Sehingga perkataan-perkataan ini telah dientrikan di dalam Kamus Dewan edisi keempat 2007, misalnya perkataan cakna. Okey, hal ini dapat diperhatikan melalui perkataan cakna yang telah dilabel dalam Kamus Dewan sebagai dialek Kuala Terengganu. Okey, contoh yang kita boleh ambil iaitu dalam bahasa Melayu standard, duit, menceritakan ataupun selalu. Dalam dialek Kuala Terengganu, dia duit tu kita panggil pitih. Mu ada pitih. Dalam seterusnya menceritakan, tapi dalam dialek Terengganu dia akan royak. Mu royak gapo? Kamu ceritakan apa? Jadi selalu dia akan sebut sokmo. Sombong sokmo mu ni. Maksudnya sombong selalu awak ni. Oleh itu terbuktilah dialek Terengganu ni semakin meluas dan sering digunakan di dalam perkara yang rasmi. Seterusnya, okey, hari ini saya akan memberi satu contoh lah, contoh perbualan dialek Kuala Terengganu, iaitu Mamat dan Ali. Okey, bagi Mamat dan Ali, contohnya Li, okey, contoh dalam dialek dalam bahasa Melayu standard, awak tak pergi tangkap ikan ke hari ini? Okey, tetapi dia dekat dalam dialek Terengganu dia akan berbunyi, Li, mun dok ke laut ke hari ni? Dok malah aku pok ngah musang angak. Aku nak pinjam pitih set dok. Bermaksud tak malas aku, pak ngah garang sangat. Aku nak pinjam duit pun dia tak bagi. Jadi seterusnya Mamat pun menjawab, dalam bahasa Melayu, awak dah tak nak bekerja dengan dia lagi ke? Susah juga orang macam awak ya, tak pandai nak fikir. Elok-elok bekerja, hendak berhenti pula. Okey, dalam dialek Terengganu dia akan berbunyi, dah mutak bohong kerja, dah dengan dia. Payah bahasa juga mu ni dok reti, dok mikir kalau gini baik-baik kerja berhenti. Jadi unik betul bahasa Melayu standard dan bahasa dan dialek Terengganu. Jadi seterusnya Ali pun menjawab, Pak Ngah tu yang berkira sangat. Saya nak pinjam duit RM50 pun dia tak nak bagi ke dekut. Dalam dialek Terengganu dia akan bunyi, dah Pak Ngah kira angak nak pinjam 50 ya je. Bahasa tai hidung. Tak baik. Dan seterusnya Mamat menjawab, oh pandai awak mengata orang ya dalam dialek Terengganu. Sedangan mu kata ke orang. Jadi bahasa bila orang yang tidak biasa menggunakan dialek Terengganu dia akan berbunyi agak kasar, tetapi sebenarnya keunikan dialek Terengganu tu sebenarnya pada bahasanya sendiri. Okey. Jadi kesimpulan pada hari ini yang boleh kita buat iaitu dialek Melayu Kuala Terengganu secara keseluruhannya jelas menunjukkan kelainan dan keunikannya tersendiri berbanding bahasa Melayu standard ataupun bahasa Melayu baku, khususnya dalam hal-hal yang menyentuh aspek sebutan bagi bunyi-bunyi vokal, konsonan, diftong, suku kata dan kosakata yang mengandungi ciri-ciri pengguguran, pemendekan, penegasan, sebutan dan perkataan serta penggayaan kosakata tempatan. Jadi dapatlah
dilihat dialek Kuala Terengganu merupakan satu dialek yang menarik kerana terdapat kepelbagaian dan perbezaan berbanding bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku. Namun, tidak dinafikan juga ada sedikit persamaan dengan bahasa Melayu standard. Para pengguna bahasa perlu berhati-hati dalam menggunakan dialek kerana mungkin terdapat perbezaan makna walaupun perkataan yang ditutur itu adalah sama. Jadi sampai di sini sahaja webinar ataupun perkongsian ilmu saya pada hari ini. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.